Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang pelajar-pelajar tingkatan 3, 3 Arif, 3 Cemerlang, 3 Harapan dan juga 3 Intelek. Cikgu Saripah akan mengajar kamu mata pelajaran sejarah tingkatan 3 untuk tahun 2021. Okey, baiklah pelajar boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, dalam buku teks sejarah tingkatan 3, kita ada 8 bab. Okey, bab yang pertama secara ringkas cikgu terangkan satu persatu. Okey, bab pertama tentang kedatangan kuasa asing, ada 4 topik dalamnya. Okey, dan bab yang kedua tajuknya pentadbiran negeri-negeri Selat. Sama juga ada 4 topik. Dan seterusnya bab yang ketiga pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Bab 4 pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Bab 6 kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Dan bab 7 adalah penentangan masyarakat tempatan. Dan akhir sekali adalah bab 8, iaitu kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran barat. Okey, kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat yang awal, boleh lihat sendiri tajuk-tajuk yang akan kamu belajar sepanjang tahun 2021 ini, iaitu terdapat 8 bab. Okey, baiklah, kita pergi kepada apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah bab 1. Tajuknya adalah kedatangan kuasa barat. Dalam bab 1 tu ada 4 bahagian. 1.1 adalah kestabilan dan kemakmuran negara. 1.2 faktor kedatangan kuasa barat di negara kita. Dan 1.3 persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. 1.4 perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Jadi pada hari pertama kita belajar sejarah hari ini, cikgu hanya akan mengajar kamu bahagian 1, topik 1, iaitu 1.1, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, baiklah, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Kita lihat buku teks muka surat 4. Kamu boleh baca dulu sebelum kamu lihat slide PowerPoint yang cikgu sediakan ini. Okey, yang pertama kita lihat adalah kestabilan. Negara kita telah mewarisi sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang mantap. Justru itu kalau kita dapat lihat sistem pentadbiran ini, sistem pentadbiran yang sistematik. Maksud sistem pentadbiran, sistem perundangan dan struktur sosial masyarakat tersusun dengan sistematik. Okey. Cikgu akan bagi slide seterusnya. Kamu akan lihat susunan masyarakat dan juga tentang perundangan dan juga hubungan luar yang dilaksanakan. Okey, baiklah, kita pergi kepada sistem pemerintahan dan struktur. Yang pertama kita lihat adalah sistem pemerintahan beraja. Kamu lihat dalam buku teks muka surat 4, di dalam buku teks dia bagi bentuk gambar raja bentuk segitiga, dan di sini cikgu buat secara jadual. Okey, kalau kamu lihat ikut susunan mengikut hierarki, iaitu yang atas adalah pemerintah, iaitu sultan yang memerintah negeri dan dibantu oleh pembesar dan dibantu di peringkat bawahan oleh penghulu. Okey, seperti sedia maklum, negara kita mengamalkan sistem pemerintahan yang kita warisi daripada Kesultanan Melayu Melaka, yang kamu telah belajar pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka di tingkatan 2. Okey, kalau kamu ingat lagi, imbas kembali ke belakang bahawa sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka meramalkan sistem pembesar 4 lipatan. Okey, sekarang kita pergi kepada topik kita pada hari ini, iaitu sultan. Apakah tugas sultan? Iaitu kamu lihat yang tepi itu adalah keterangan tentang tugas sultan. Pentadbiran dikuasai oleh raja atau sultan dan lambang kedaulatan negeri dibantu oleh kaum kerabat diraja serta
pembesar. Okey, pembesar adalah di peringkat jajahan dan juga daerah, ditadbir oleh pembesar yang dilantik oleh sultan. Sultan yang akan melantik pembesar. Dan pembesar ini bertanggungjawab menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, manakala pembesar ini pula dibantu oleh penghulu di peringkat mukim. Penghulu ni adalah unit paling kecil, diketuai oleh penghulu atau penggawa. Penghulu bertanggungjawab menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung. Seterusnya kita lihat kepada hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan. Muka surat 5 dalam buku teks. Kalau kamu lihat dalam hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan, terdapat anak-anak panah tu dia naik ke atas. Okey, yang atas sekali kamu lihat adalah Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Dan bawah dia undang, bawah undang lembaga, bawah lembaga buah pak, dan bawah sekali adalah anak buah atau ibu sokong. Ibu sokong ni maksudnya adalah individu yang mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Ibu sokong terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buah pak. Okey, kalau kamu lihat di sini, kenapa anak panah ini bermula daripada bawah untuk naik ke atas? Kerana di Negeri Sembilan berbeza dengan negeri-negeri lain kerana pemerintah di atas itu dilantik daripada bawah. Iaitu maksudnya di sini anak buah atau ibu sokong ini, mereka yang akan melantik buah pak, dan buah pak ini pula akan melantik lembaga, dan lembaga pula akan melantik undang, dan undang pula akan melantik Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan. Itu Negeri Sembilan sebab dia berbeza daripada negeri-negeri lain. Okey, kita pergi pula kepada sistem pemerintahan di Sarawak. Sistem pemerintahan di Sarawak ada dua, iaitu sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Okey, manakala sistem pemerintahan di Sabah pula ada tiga. Satu, sistem kesukuan, sistem kesultanan dan juga sistem ketua bebas. Perundangan. Kita dapat dua jenis undang-undang dalam masyarakat Melayu tradisional. Yang pertama adalah undang-undang tidak bertulis dan yang kedua adalah undang-undang bertulis. Undang-undang tidak bertulis ini dikenali sebagai adat. Misalnya adat pepatih. Sedia maklum kalau awak lihat adat pepatih ini diamalkan di Negeri Sembilan. Okay, yang kedua adalah undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. Okay, manakala di Sarawak dan Sabah berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun. Hubungan luar. Kestabilan negara kita dapat dilihat melalui hubungan luar, hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan juga sosial. Dan pemerintah berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Kebijaksanaan pemerintah tempatan dalam menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh serta memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Kemakmuran. Negara kita terkenal di persada antarabangsa kerana memiliki kekayaan hasil bumi dan sumber alam daripada hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan, flora dan fauna. Okey. Pelaburan perdagangan yang strategik membolehkan sumber hasil bumi ini diperdagangkan di seluruh dunia.
Okey, kemuncak kepada kemakmurannya adalah perkembangan kegiatan intelektual dan juga persuratan. Okey, kita lihat kepada hasil bumi dan juga hasil alam. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6. Okey, negara kita kaya dengan bahan galian seperti biji timah, emas dan juga perak. Kalau kita akan belajar di akan datang, biji timah adalah merupakan hasil galian yang paling banyak sekali lah dekat negara kita, yang boleh dikatakan membawa kepada penjajahan kepada negara kita kerana pihak barat mahukan hasil biji timah ini. Okey, pada zaman masyarakat Melayu tradisional, bagaimana mereka mendapatkan bahan galian ini adalah dengan cara kaedah melombong yang digunakan adalah dengan cara mendulang dan juga melampan. Okey, pelajar kalau tak faham boleh rujuk kepada buku teks muka surat 6. Dalam ilustrasi gambar yang diberikan itu adalah kaedah mendulang. Jadinya kalau kamu lihat pada gambar tersebut dengan menggunakan kaedah mendulang ini, maka bolehlah kita dapat lihat adakah hasil pengeluarannya banyak ataupun sedikit, sebab kaedah ulang ini menggunakan tenaga manusia. Okey, selain itu juga terdapat menjadi negara kita juga menjadi pusat pengeluaran hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan juga rotan. Hasil hutan lain seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutong, kayu gaharu dan juga kayu cendana. Okey, hasil hutan ini dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan juga India. Negara kita juga kalau lihat kaya dengan hasil laut, seperti hasil laut sirip ikan hiu, timun laut, rumpai laut dan juga mutiara. Okey, masyarakat tempatan memanfaatkan hasil alam. Mereka memanfaatkan hasil alam yang ada dengan menghasilkan kraf tangan. Okey, contohnya mereka membuat tikar mengkuang, perabot, daripada bahan-bahan alam semula jadi, seperti daripada daun mengkuang, daun pandan, daun nipah dan buluh, dan bahan ini dianyam menjadi tikar ataupun bakul. Dan masyarakat Melayu juga mahir dalam ilmu pertukangan. Mereka bertukang membuat perahu. Perahu digunakan untuk apa? Untuk menangkap ikan selalunya. Okey, membuat perabot daripada rotan dan menempa alat senjata tradisional. Manakala di Sarawak pula, masyarakat etnik-etnik di Sarawak, mereka menjalankan kegiatan menenun kain puak dan menyulam selendang. Apa itu dinamakan kain puak? Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6. Okey, ada gambar tu, tulis kain puak. Pada masa ini, masyarakat Melayu sebenarnya sudah mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Mereka bijak mengeksploitasi sumber alam semula jadi untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan mereka. Dan mereka mula terlibat dalam kegiatan perdagangan. Okey, yang pertama kita lihat perdagangan dan pelabuhan. Negeri-negeri Melayu telah menjalankan kegiatan perdagangan kerana mereka mempunyai pelabuhan yang terletak di muara sungai yang strategik. Contohnya pelabuhan Johor, Kedah, Kelang dan Melaka yang menjadi pusat pengumpulan barang dari timur dan barat, manakala Shah Bandar pula dilantik untuk menguruskan pelabuhan, menyebabkan ramai pedagang-pedagang berminat untuk berdagang di pelabuhan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat timbang, sukat dan ukur. Okey, yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 7. Okey, dalam masyarakat Melayu tradisional, masyarakat Melayu menggunakan sukatan. Banyak jenis sukatan yang digunakan.
mengikut barang-barang yang akan mereka sukat. Okey, contohnya masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak dan juga gantang. Kemudian orang Melayu mengambil sistem timbangan dari pedagang Cina yang memakai sistem kati, tahil dan pikul yang digabungkan dengan sukatan pikul orang Melayu. Okey, boleh rujuk buku teks untuk dia punya persamaan dia. Okey, bagi timbangan emas dan perak pula, orang Melayu mengambil timbangan daripada pedagang India, iaitu mereka menggunakan sukatan menggunakan mayam. Okey. Apabila pengaruh British sampai ke alam Melayu, maka muncul sukatan baru seperti ounce, pounds, tan dan juga geling. Okey, mata wang. Okey, pada mulanya pedagang menggunakan sistem barter, tukar barang. Okey, untuk dapatkan sesuatu tukar. Contohnya, okey, Ali dan Abu. Ali nakkan kacang dan Abu nakkan timun. Jadi mereka tukar barang tersebut. Tetapi urusan tukar barang ini sangat sukar dan ada kerugian kepada sebelah pihak. Okay, justru itu muncul mata wang digunakan bagi memudahkan urusan. Okay, mata wang digunakan iaitu wang logam yang diperbuat daripada timah dan emas. Idea menggunakan mata wang daripada logam, timah atau emas dalam urus niaga menjadi ikutan negeri-negeri Melayu lain untuk mengeluarkan mata wang masing-masing. Okey, kalau kita lihat setiap negeri ada mata wang masing-masing. Contohnya mata wang emas Kedah, mata wang emas Kelantan atau duit Kijang. Dalam gambar tu, dalam buku teks awak lihat ada gambar Kijang dan juga ujung sekali tu adalah mata wang Terengganu atau duit pitih Terengganu. Okay, last sekali untuk bawah topik sistem ekonomi adalah sistem percukaian. Aktiviti perdagangan yang pesat memperkembangkan bidang percukaian, iaitu bayaran yang dikenakan ke atas hasil pelombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah dan yang akan disalurkan untuk memakmurkan negeri. Daripada cukai inilah pemerintah akan buat pembangunan dan juga memberi kemudahan kepada penduduk tempatan. Okay, kegiatan intelektual. Okay, kegiatan intelektual ni kita ada dua. Satu adalah pendidikan tidak formal dan juga pendidikan formal. Okay, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 8 dan muka surat 9. Pendidikan tidak formal secara ringkasnya. Okay, kemahiran ilmu agama, pekerti mulia, cara berkawan dan menjaga maruah yang diajar. Okay, dan diberi melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita berbentuk teladan dan pengajaran. Tidak formal, maksudnya dalam sehari-harian. Contohnya Si Tanggang Anak Derhaka. Ini adalah cerita. Kalau pelajar rajin boleh buka YouTube cari filem Si Tanggang. Bagaimana ceritanya? Tanggang adalah asalnya, kalau secara ringkaslah, anak orang miskin, lepas tu dia menjadi kaya. Bila menjadi kaya, dia kepada ibunya. Dan banyak versi cerita Si Tanggang ini adalah Si Tanggang disumpah menjadi batu kerana derhaka. Kenapa dia buat macam tu? Supaya memberi pengajaran kepada pembaca supaya jangan derhaka kepada ibu bapa, dan sekiranya derhaka akan nak terima balasannya. Okay, itu salah satulah contoh. Banyak lagi cerita-cerita yang memberi pengajaran kepada pembaca. Okay, itu disampaikan secara tidak formal. Okay, di Sarawak pula, bagaimana mereka belajar pendidikan tidak formal ini adalah melalui cerita lisan seperti cara berburu dan meramu hasil hutan. Manakala di Sabah pula melalui keluarga ataupun masyarakat, iaitu belajar kemahiran bertukang. Tengok ayah dia bertukang, ayah dia ajar secara tidak formal, memanjat, memancing, menyumpit, ikut keluarga, ayah, abang pergi menyumpit, okey, ajar. Okey, cara adalah pendidikan secara langsung yang kita panggil adalah pendidikan tidak formal. Okey, seterusnya yang kedua adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ni senang untuk faham, macam pelajar-pelajar semualah
pergi sekolah, ada cikgu yang mengajar dan ada waktunya. Okey, itu namanya pendidikan formal. Okey, kita lihat masyarakat Melayu tradisional. Pendidikan formal mereka pada masa itu adalah pendidikan bercorak Islam, menekankan ilmu keagamaan dan dilaksanakan di surau, masjid, pondok, madrasah dan istana. Okay, bagi masyarakat di Sarawak pula, pendidikan lebih kepada membaca Al-Quran dan menulis Jawi yang dilaksanakan di masjid dan sekolah agama. Di Sabah, pendidikan formal ini adalah amat terhad. Etnik Islam belajar membaca Al-Quran dan menulis dan dilaksanakan di surau, pondok dan rumah guru agama. Okay, pelajar-pelajar muka surat 9 dalam buku teks kat situ dia lebih terperinci. Baiklah, sekian, terima kasih. Okey, sampai setakat ini kita belajar sampai pendidikan formal. Dan untuk PDPR akan datang, kita akan masuk kepada tajuk kedatangan kuasa barat ke negara kita. Jadi sebelum kelas bermula, PDPR tengok jadual yang telah diberikan. Pelajar-pelajar boleh baca dulu di buku teks muka surat 10 dan seterusnya. Okey, jadi cikgu akan bagi latihan. Latihan ini kamu tulis ataupun jawab dalam buku nota berwarna biru. Dan cikgu nak apa yang kita dah belajar tadi dalam buku nota tersebut, kamu buat nota ringkas. Lepas buat nota ringkas, baru buat latihan. Okay, latihan cikgu akan beri dalam delima ini. Jadinya kamu boleh sama ada yang ada printer, boleh print dan tampal dalam buku. Yang tidak ada, kamu boleh salin dan jawab dalam buku tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam pertemuan akan datang dan semoga kamu dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Okey, sekian, terima kasih.